Hi, welcome to my channel. Nama aku Muhammad Iskandar. Kepada siapa yang dah subscribe channel aku, thank you so much. Kepada siapa yang belum lagi subscribe channel aku, korang boleh tekan button subscribe di bawah. Okay gang, untuk video kali ni aku nak cakap sikit pasal isu semasa lah. Sebenarnya aku dah malas nak cakap pasal isu semasa ni sebab dia berkaitan dengan orang lain. Kalau korang perasan video-video aku yang sebelum-sebelum ni pun, aku dah kurang dah cakap pasal isu semasa ni. Sebab dia kena orang yang pandai bercakap lah, senang cerita. Tapi untuk video kali ni aku rasa macam aku nak cakap juga. Sebab macam aku rasa semua korang dah tahu lah yang viral dalam IG semua pasal kurang ajar dengan orang tua kan. Aku rasa macam terkilan tau, sebab kalau kurang ajar dengan orang tua macam tu kan. Sebab apa? Sebab mak ayah aku sendiri pun orang yang dah tua. So bila aku tengok video tu aku jadi sedih tau, sebab aku rasa macam bapak aku sendiri yang kena dekat situ. So aku rasa macam benda ni tak patut jadilah, senang cerita kan. So apa-apa pun, kalau korang yang tak tahu lagi video apa yang aku masukkan ni, korang boleh tengok video aku tunjuk kan. Saya tanya betul-betul. Masa muda dulu, menyesal tak buat betul-betul? Masa muda dulu, menyesal tak banyak main-main, banyak tak buat betul-betul, malas? Menyesal tak masa muda? Menyesal, dia cakap menyesal. Saya tanya korang, korang bila tua nanti baru menyesal ke? Saya kata, pernah tak you all wish one day, tak kisahlah you agama apa, you pray to God, God show me the way how I want to change my life. Pernah tak? What if today is the God send me to help you guys? When will I explain apa? If today your wish, you doa dengan Tuhan, tunjuk, show me the jalan how I want to change my life. If today God send me to help you. Dia awal video tu, dia macam tanya siapa yang rela hati nak datang depan untuk nak cakap kan. Tiba-tiba pakcik ni datang. Lepas tu dia bagilah RM50 sebagai tanda keberanian daripada pakcik tu lah kan. Tapi bila pakcik tu tengah bercakap, dia macam, ada lah tu soalan dia kan. Sebab tak jelas sangat benda tu kan. Lepas tu dia ambil mic tu kan, dia tanya pasal masa muda pakcik tu kan. First aku tak setuju sebab yang pakcik tu pusing. Pakcik tu pusing tengok dia tu. Aku teringat masa aku sekolah dulu kan. Cikgu panggil aku, "Mai sini. Tengok cikgu ni. Kenapa kamu buat macam ni?" Dia macam tu. Tapi tu tak apalah cikgu kan. Ini dia ni muda, dia cakap dengan orang tua macam dia tengah nak ajar anak dia tau. Tak sesuai lah dengan cara dia yang macam tu kan. Dekat sini nampak dia tak respect satu, yang lagi satu tak sesuai, tak kena dengan keadaan dan tempat tau. Lepas tu aku tak puas hati yang dia tanya pasal masa muda pakcik tu kan. Sebenarnya orang tua-tua ni kan, sebab aku cakap ni sebab mak bapak aku pun tua. Mak bapak aku ni bukannya orang yang tak pandai. Orang yang pandai. Tapi dia orang tak boleh nak sambung belajar ataupun tak boleh nak kerja tempat lain. Sebab apa? Sebab dia orang waktu dulu tak ada duit nak belajar. Orang tua-tua kebanyakannya pandai tapi tak ada duit nak belajar. Senang cerita. Bukannya dia orang saja-saja pilih jalan tu. Dan waktu tu dia orang ada bendang. Kalau yang kampung ada bendang, ada kebun getah, ada kelapa sawit. Dan benda ni lah yang dia orang guna untuk sara hidup dia orang, untuk membesarkan anak-anak dia orang. Dan kebanyakan juga orang-orang yang gelandangan, warga-warga tua ni, kebanyakan yang dah diabaikan oleh anak-anak tau. Mungkin waktu anak dia nak belajar dulu, dia dah jual semua benda tu untuk nak bagi anak dia belajar. Bila anak dia dah berjaya, anak dia tinggalkan dia. Sebab tu jadi gelandangan, boleh jadi. Maksud aku kat sini, aku nak sampaikan yang kau tak berhak tanya pasal muda orang tu. Pasal masa muda pakcik tu. Sebab apa? Jauh perjalanan dia tau. 64 tahun. Jauh perjalanan dia. Kita tak tahu dia dah usaha, dia dah jual semua benda nak bagi anak dia besar, lepas tu anak dia tinggal ke. Aku tak tuduh pakcik tu, aku cakap ni general lah semua. So tak ada hak untuk kita nak persoalkan pasal masa muda pakcik tu kan. Lepas tu ni part yang paling last lah, yang dengar yang dia kata, pernah tak doa apa semua kan, minta keluar persesahan macam tu lah lebih kurang. Lepas tu God send me to you semua yang macam God hantar dia. Tuhan hantar dia untuk tolong semua ni. Aku sepanjang aku tengok Ustaz Abid Liu tolong orang, Firdaus Wong tolong orang, Tuan Ade yang baru famous baru-baru ni kan, tak pernah lagi lah tengok keluar statement daripada dia orang yang cakap Allah hantar dia orang kan. Sedangkan dia orang ni kalau pergi bagi bantuan, walaupun dia orang rakam, tapi dia orang tetap bagi macam benda-benda yang baik-baik, macam sabar, ini ujian, Allah sayang semua. Itu baru betul cara bagi dia. Ini kau rasa macam kau hero sangat je kan.
Cuma aku nak sampaikan kat korang kan, nasihat aku untuk diri aku jugalah dan untuk orang lain pun kan. Time korang buat baik kan, korang bagi bantuan ke apa, korang nak rakam lah kan. Mungkin dengan cara korang rakam, korang masuk YouTube, korang masuk FB, korang masuk IG dan sebagainya, boleh datangkan sumber pendapatan kepada korang dan korang boleh tolong orang lain lagi. Boleh jadi macam tu. Aku tak pernah persoalkan kenapa Ustaz Abid Liu ni rakam time bagi bantuan. Aku tak pernah persoalkan kenapa Datuk Ali Shukri ni tunjuk dia bagi zakat. Aku tak pertikaikan benda tu sebab benda tu ada mesej yang positif dia. So kita tak ada hak nak pertikaikan soal hati orang, ikhlas ataupun tidak. Kita tak ada hak. Hati kita ni Allah je boleh pegang. Kita manusia tak tahu. Betul tak? Yang kedua, kalau boleh hindarlah nak buat bantuan tapi bagi ceramah dekat orang yang menjatuhkan. Contoh yang baru viral sebelum ni pasal seorang ustaz tu kan. Dia bagi bantuan dekat orang tapi ceramah terus tuduh orang tak solat semua kan. Abang solat ke bang? Okey, abang baca kepada saya. Rukuk iman berapa? Elakkanlah benda-benda macam tu dengan berpakaian kopiah, dengan berpakaian jubah, membawa imej Islam tapi buat macam tu dekat orang, tak sesuai lah. So, kalau kau nak bagi bantuan, bagi bantuan. Kalau rasa nak bagi motivasi, bagi. Tapi kena dengan keadaan dan tempat. Tengok orang yang kau nak bagi motivasi tu siapa. Kalau orang yang kau nak bagi motivasi tu budak, bagi cara budak. Kau belajar betul-betul, nanti bila dah besar boleh bantu orang lain. Macam tu. Kalau orang tua, cakap betul-betul, tak apa pakcik, kita akan tolong sekadar mana yang boleh tolong. Kan? Tak perlu kau nak ungkit-ungkit kisah lama dia. Pakcik jadi macam ni sebenarnya time muda pakcik ni, pakcik tak guna betul-betul ni. Mana boleh macam tu. Kalau member pula kan, kalau member yang sama umur dengan kita cakap kat dia, kau sebenarnya kau boleh berjaya. Masa aku tengah usaha dulu kau buat apa? Kau main game. Sekarang ni aku nak tarik kau untuk tolong berjaya sekeliling aku. Boleh. Senang cerita, ada part ni kita tak boleh bagi dekat orang ni, tapi kita boleh buat dekat orang ni. Macam tu. Dia kena tengok tempat, waktu dan siapa yang kita nak bagi motivasi itu sebenarnya. Dan jangan ingat bila kita dah berjaya ni, oh aku dah berjaya, orang lain ni semua yang tak berjaya ni tak berusaha. Jangan ingat macam tu. Sebab apa? Kau berjaya hasil support daripada orang yang bawah-bawah ni lah. Kau buat bisnes, siapa yang beli aku tanya? Orang bawah yang beli. Rakyat biasa yang beli. Betul tak? Kau buat channel YouTube macam aku sekarang pun buat channel YouTube. Siapa yang support aku? Korang yang tengok ni yang support aku. So kita dekat dunia ni, kita saling memerlukan sebenarnya. Sekaya mana pun kau, kita saling memerlukan. Kau main forex, kau main saham, kau trade sendiri, kau kaji sendiri. Tapi sebenarnya bergantung dengan company juga. Betul tak? Semua bergantung. So kenapa nak perlu bongkak? Kenapa nak perlu rasa yang kita ni dah berjaya? Sedangkan kita berjaya tu pun hasil daripada bantuan daripada orang lain. Dan yang keempat, aku nak bagi tahu korang yang rezeki kita ni sebenarnya berbeza-beza. Ujian hidup kita ni berbeza-beza. Ada orang yang dia dah usaha tapi tak dapat. Ada orang yang dia usaha sikit je tapi dia terus dapat. Sebenarnya benda ni ada hikmah. Kalau kau belajar kan, kau ambil contoh senang. Kau dah usaha macam-macam tapi kau tak berjaya juga. Kau tak berjaya masuk U. Rupanya kau kena duduk kampung jaga mak ayah kau sakit. Dan kau usaha sikit je, tiba-tiba kau terus berjaya. Oh, rupanya hikmah dia untuk kau tolong orang keliling kau. Nampak tak dekat situ? Dia ada saling tolong-menolong tau. Sebab tu dalam Islam wajib zakat. Yang mana kalau orang miskin tak terus miskin, yang orang kaya tak terus kaya. Kiranya darjat kita tak jauh. Orang kaya bantu orang miskin. So janganlah bila dah berjaya bongkak. Sebab apa? Sebab kita berjaya ni, rezeki kita tu untuk orang lain juga. So percakapan kita tu melambangkan siapa diri kita. Kalau bercakap macam tu, memang nampak lah bongkak dia tu macam mana kan. The conclusion is, korang doa-doa lah supaya terbuka pintu hati dia kan untuk buat permohonan maaf. Walaupun klise, buat satu salah terus minta maaf kan. Walaupun klise tapi tak apa, itu melambangkan dia merendahkan ego dia. Maafkan je lah kan. Mana tahu akan datang dia akan tolong orang lain dan pertolongan itu lebih memberi hikmah kepada orang lain. Mana tahu kan. Ini mungkin salah dia sebab dia cakap ikut perasaan ke. So apa-apa pun kita doa je lah yang baik-baik untuk dia. Aku ni pun aku ulas video ni bukan sebab aku nak marah dia. Sebab aku tengok pakcik tu aku kesian. Aku rasa macam bapak aku sendiri kan. Dengan tunduk ni, lepas tu macam nak nangis je pakcik tu. Sedih tu, dah lama tak boleh balik kampung. So siapa yang tengok video aku daripada awal sampai habis, thank you so much. Kepada siapa yang belum lagi subscribe channel aku, korang kena tekan button subscribe di bawah. Itu saja daripada aku. Peace you, bye bye.